Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Nama aku Mirza Amin. Awesome! So untuk video kali ni, aku nak buat prediction untuk WrestleMania 36 yang akan berlangsung pada esok dan hari Isnin. So sebelum aku proceed untuk video aku ni, aku nak bagi pesanan sempena wabak COVID-19 ni dan program stay at home. Kita duduklah dekat rumah, spend time dengan family, buatlah benda yang bermanfaat. Skipping ke, jogging setempat ke, nampak bintang ke, itu bergantung pada korang. Okay, so tanpa masa, let's dive in. Okay, match yang pertama untuk WWE Women Tag Team Championship. Match di antara Kabuki Warrior lawan dengan Nikki Cross, team dengan Alexa Bliss. Personally, bagi aku, rivalry di antara Nikki Cross, team dengan Alexa Bliss lawan dengan Kabuki Warrior ni kurang build up sebab hari tu Asuka ada injured sekejap. Dan lepas tu time dia nak proceed je dengan rivalry ni, Kairi Sane pula injured. So dia punya jalan cerita tu bagi aku tak berapa mantap. Tapi aku okay dengan rivalry ni sebab Kabuki Warrior pegang title ni bagi aku agak lama dan dia orang punya rivalry sebelum-sebelum ni agak bosan. Okay, untuk match ni aku harap sangat-sangat yang WWE Women Tag Team Championship tu dapat dekat Alexa Bliss dengan Nikki Cross. So kita punya new champion. Okay, next match di antara Otis lawan dengan Dolph Ziggler. Personally aku minat rivalry ni sebab rivalry ni start disebabkan perempuan. So Otis dengan Dolph ni kira dia bergaduh sebab perempuan. Perempuan dia dalam rivalry ni Mandy Rose. Ada beberapa move yang WWE buat yang menarik. Otis dia snap sebab dia tunjuk gambar-gambar time Dolph dengan Mandy Rose dating. So benda ni buat Otis bengang. Lepas tu dia hilang kawalan dekat diri dia. Lepas tu sebabkan dia hilang kawalan tu, dia kalah match tu. Lepas tu disebabkan dia tak menang match tu, dia tak dapat title shot untuk WWE SmackDown Tag Team Championship. So bagi aku rivalry ni menarik, tapi aku tak nak rivalry ni diteruskan sebab kalau rivalry ni diteruskan bagi aku akan jadi bosan. Okay, next match di antara Aleister Black lawan dengan Bobby Lashley. Okay, rivalry ni bagi aku tak berapa best dan dia punya build up yang WWE buat pun bagi aku tak berapa invest dengan rivalry ni. Aku tak tahu kenapa. Dan match ni juga kalau Aleister Black menang tak apa, kalau Bobby Lashley menang pun tak apa bagi aku. Tapi personally aku nak Aleister Black menang. So prediction aku Aleister Black menang untuk match ni sebab Aleister Black dia tak ada moment dekat WrestleMania. So kalau dia menang match ni, itulah moment dia untuk WrestleMania. Sebab nak tunggu dia main event WrestleMania, aku tak tahu berapa tahun lagi. Maybe 5-6 tahun lagi. Sebab Vince duk push Roman Reigns ya. So nak tunggu WWE push Aleister Black untuk main event, aku tak tahu Nak tunggu sampai bila. Okay, next match di antara Elias dengan King Corbin. Aku difahamkan yang match ni tak jadi sebab Elias dia injured lepas dia kena serang dengan King Corbin dekat SmackDown minggu lepas. Dan aku tak faham apa yang WWE cuba sampaikan sebab aku minat karakter Elias ni. Dia kalau jadi heel pun jadi face pun jadi. Sekarang ni rivalry dia dengan King Corbin, dia jadi face. Tapi dia bila dia jadi face pun sama agak dia macam jadi heel. Kena bantai agak. So aku tak faham apa yang WWE cuba sampaikan. Kalau WWE nak buat Elias ni duk kena bantai je, baik jadi heel je, tak payah jadi face. So match ni kalau jadi, aku nak Elias menang sebab kalau King Corbin menang pun tak bagi apa-apa impact. So hopefully yang Elias menang. Okay, next match untuk Raw Tag Team Championship. Match di antara Street Profit lawan dengan Austin Theory, team dengan Angel Garza. Match ni pada asalnya ada Andrade, tapi disebabkan Andrade injured, so WWE tukar Andrade dengan Austin Theory. And yang ni bagi aku lagi pelik sebab Austin Theory dia baru je buat debut dia dekat NXT. Lepas tu dia lawan dekat match untuk main roster punya title. Come on lah WWE. Kalau kau nak buat Street Profit retain sekalipun, kau tak payahlah campak NXT punya player kan. Bagi aku kau letaklah tim-tim yang berkaliber. Macam aku cakap dekat video aku yang lepas, lawanlah mana-mana tim yang lagi bagus lagi daripada dua ekor mamat ni. So prediction aku untuk match ni Street Profit retain Raw Tag Team Championship sebab tak ada sebab WWE nak bagi title ni dekat Austin Theory dengan Angel Garza. Sebab dua-dua ni superstar daripada NXT. Kalau Austin Theory dengan Angel Garza ni masuk dekat main roster, so NXT kehilangan dua superstar yang bagi aku bagus.
kurang superstar-superstar yang muda yang bagi aku boleh carry NXT to the next level. Bagi aku rugi untuk NXT lah. Tapi atuk Vince-nya kepala otak kita tak boleh baca. Next match yang paling aku invested untuk WrestleMania 36. Tak ada match lain. Ni match yang paling aku tunggu. Match di antara The New Day lawan dengan The Miz and Morrison, lawan dengan The Usos untuk SmackDown Tag Team Championship. Match dia ladder match. Kayaknya triple threat ladder match. Memang match ni bagi aku confirm jadi gempak habis. Sebab kita tahu tim-tim yang lawan untuk SmackDown Tag Team Championship ni memang tim-tim yang berkredibiliti tinggi. Lepas tu kau bagi pula match triple threat ladder match. Memang kerja dia orang melompat daripada tangga. Dan dalam match ni juga aku boleh bet yang banyak tangga akan patah. Banyak meja yang akan keluar, banyak kursi yang dia akan pakai. Personally aku tak kisah siapa-siapa menang untuk match ni, tapi aku harapkan yang The Miz and John Morrison dapat retain title ni. Sebab aku rasa title run diorang agak pendek, lepas tu tak ada rivalry yang menarik. Aku harap sangat diorang retain title ni sebab The New Day baru je pegang SmackDown Tag Team Championship ni. Sama juga macam Usos dia baru balik daripada injured. So bagi aku bukan masa untuk diorang menang title. So aku akan stick The Miz and John Morrison akan retain dia punya title dekat WrestleMania 36 nanti. Okay, next match. Match di antara Intercontinental Championship di antara Sami Zayn lawan Daniel Bryan. Bagi aku rivalry ni agak desperate daripada WWE. Sebab rivalry ni tak sampai sebulan pun tak silap aku. And untuk rivalry ni aku tak rasa yang Sami Zayn akan kalah untuk match ni. Sebab Sami Zayn dia baru je menang Intercontinental Championship ni dekat Elimination Chamber itu. And aku tak rasa dia akan kalah. Tapi disebabkan dia lawan dengan Daniel Bryan, so aku decide yang untuk match ni Daniel Bryan akan menang Intercontinental Championship tu. Sebab apa? Sebab bila Daniel Bryan menang, WWE boleh buat macam-macam dengan karakter Daniel Bryan tu. Sebab kita tahu sekarang ni Daniel Bryan dengan Drew Gulak ni kira macam superstar dengan manager. Sebab Drew Gulak ni macam duk bantu Daniel Bryan ni untuk improve. And kalau Daniel Bryan menang Intercontinental Championship ni, maybe, kita tak tahu, maybe yang Drew Gulak ni dia akan rasa jealous sebab dia tak pernah dapat title dekat WWE, dekat main roster maksud aku, sorry. So maybe akan ada rivalry di antara Drew Gulak dengan Daniel Bryan untuk Intercontinental Championship. Kita tak tahu sama ada Drew Gulak belot dia ke. Itu kita kena tunggu nanti. So untuk match ni aku predict Daniel Bryan yang menang. Okay, next match di antara Kevin Owens lawan dengan Seth Rollins. Personally aku suka rivalry ni, tapi aku tak berapa invested. Aku tak tahu kenapa. Maybe sebab promo yang diorang buat ni bagi aku kurang kick. Aku tak salahkan diorang sebab diorang punya promo bagi aku memang mantap. Tapi yelah, kau bayangkanlah, kau cakap seorang-seorang dekat depan seat yang kosong, kau rasa-rasa kau dapat tak benda tu? Diorang punya promo bagi aku tak berapa kick disebabkan tak ada penonton kat sekeliling tu. So untuk match ni aku harap sangat-sangat yang Kevin Owens akan menang. Sebab kita tahu yang Kevin Owens ni dia punya performance dekat WrestleMania agak teruk. And kalau dia menang, so ini salah satu cara untuk WWE boost balik karakter Kevin Owens ni. Match untuk NXT Women Championship di antara Rhea Ripley lawan dengan Charlotte Flair. Untuk pengetahuan korang, ini first time dekat WrestleMania ada match untuk title daripada NXT. Sebab apa WWE buat ni? Sebab Charlotte Flair yang menang Royal Rumble. Kalau orang lain yang menang Royal Rumble, lepas tu dia challenge NXT-nya champion, aku tak rasa yang WWE akan masukkan match tu dalam WrestleMania. Ini confirm. Sebab apa? Sebab Charlotte Flair ni umpama macam Roman Reigns. WWE kerja duk nak push je dua ekor ni. Sampai fans pun dah meluat dengan dua ekor ni. Personally aku tak minat rivalry ni sebab dia Charlotte Flair. Kalau Liv Morgan ke, kalau Alexa Bliss ke, aku tak kisah. Tapi sebab Charlotte Flair, kalau Charlotte Flair, aku memang totally no, this match is not good bro. Aku rasa untuk match ni Rhea Ripley akan retain champion ni. Bagi aku tak ada sebab untuk WWE nak bagi title ni dekat Charlotte Flair. Sebab Charlotte Flair ni dia superstar daripada main roster. Kalau WWE nak promote NXT, dia kena bagi Rhea Ripley yang menang. Itu pendapat aku. Okay, next. Match yang paling membosankan untuk WrestleMania 36 ni, untuk WWE SmackDown Women Championship. Match
Okay, match di antara Bayley lawan dengan Sasha Banks, lawan dengan Naomi, lawan dengan Lacey Evans, lawan dengan Tamina di dalam Fatal 5-Way Elimination Match. Aku tak tahu kenapa WWE dok sumbat semua superstar-superstar yang bagi aku dah tak ada saingan untuk WWE Women Championship, melainkan Lacey Evans dan Sasha Banks. Kau nak letak 5 orang dalam match tu, kau dah tahu 2 orang lagi ni memang tak akan bagi impact dalam match ni. Lepas tu kau letak juga. Tak faham langsung lah. So kita dah tahu dah dalam match ni, Fatal 5-Way Elimination Match ni maksudnya 5-5 orang akan ada dalam match. So 5-5 ni akan gaduh serentak. Okay, yang first akan keluar Tamina, second Naomi, third maybe Lacey Evans, dan last two women standing di antara Sasha Banks dengan Bayley. So dua orang ni dia akan bergaduh sepanjang malam untuk menentukan siapa yang menang. Personally, aku predict yang Sasha Banks akan menang match ni. Sebab apa aku nak Sasha Banks menang? Sebab kalau Sasha Banks menang, so rivalry untuk Sasha Banks lepas ni adalah confirm Bayley. Sebab Bayley ni dia punya best friend. Dia cakap, sebab aku suka rivalry di antara Bayley dengan Sasha Banks ni sebab dua-dua ni karakter dia orang bagi aku menarik. Kalau dia orang punya rivalry antara satu sama lain lah. Kalau rivalry dia orang dengan superstar lain bagi aku agak hambar and agak mengecewakan. So and aku tak rasa WWE bagi champion ni dekat Tamina ataupun Naomi ataupun Lacey Evans. Tamina dengan Naomi confirm tak akan dapat. Lacey Evans 30% maybe dia akan menang. Tapi berat hati aku cakap Sasha Banks yang menang. Okay, next match untuk Raw Women Championship. Okay, match di antara Shayna Baszler lawan dengan Becky Lynch. Rivalry ni bagi aku memang mantap habis. And aku tak nak cerita panjang pasal rivalry ni. Aku punya prediction Shayna Baszler akan menang Raw Women Championship ni. Walaupun aku minat Becky Lynch. And aku tak nak Becky Lynch kalah dengan Shayna Baszler. Tapi aku predict yang Shayna Baszler akan menang. Sebab tak ada sebab WWE letak Shayna Baszler dalam match ni kalau untuk dia kalah. Bagi aku, kalau Shayna Baszler kalah dalam match ni, bagi aku satu keputusan yang tak bijak lah daripada WWE. Dan keputusan tu juga akan buat karakter Shayna Baszler ni akan jadi lemah dan lembik. Match ni Shayna Baszler akan menang dan dia adalah new Raw Women Championship. Sorry Becky, terpaksa pilih perempuan lain. Okay, next match. Match di antara The Apex Predator, Legend Killer, Randy Orton lawan dengan Rated R Superstar Edge. Dalam match Last Man Standing. Okay, match ni aku suka agak. Memang aku totally invest dengan rivalry ni sebab kita tahu Edge baru je buat return dekat Royal Rumble hari tu. Ini adalah first match dia setelah 10 tahun dia retired. So aku nak tengok sangat-sangat rivalry ni and aku rasa match ni memang akan jadi kasar gila. Kalau korang jenis yang hati lembik, jenis tak boleh tengok orang kena pukul dengan kursi, bagi aku tak payah tengok match ni. Sebab match ni confirm kursi, meja, lepas tu announcer table tu, daripada France punya announcer table ke Arab punya announcer table, confirm semua pecah. Sebab match ni last man standing. Memang akan jadi kasar. Darah-darah tu biasa. And untuk match ni, kalau korang nak tengok dengan anak korang, hopefully anak korang ni tak pensan lah tengok darah. Okay, untuk match ni aku predict Edge akan menang sebab aku tak rasa yang Randy Orton akan menang. Sebab kalau Randy Orton menang, dia akan jatuhkan momentum Edge. Sebab okay, Edge baru return setelah 10 tahun. Dia retired, lepas tu dia return. Dan ini first match dia dekat WrestleMania pula tu. So kalau dia kalah, karakter Edge ni jadi macam, bagi aku macam tak penting lah. Dia macam baik bagi Randy Orton lawan Elias je, sama je. Itu bagi aku. So aku hopefully sangat yang WWE bagi Edge menang. Okay, next match di antara my boy John Cena lawan dengan The Fiend Bray Wyatt dalam Firefly Funhouse. And aku tak tahulah match ni rupa dia macam mana. Aku rasa maybe dalam rumah Bray Wyatt ke. So match ni akan jadi menarik sebab dia bukan dalam ring. So banyak kejutan-kejutan yang WWE boleh buat. Salah satunya penampilan daripada Sister Abigail. Aku harap sangat-sangat yang WWE munculkan Sister Abigail dekat WrestleMania 36 ni. Sebab tak ada tempat yang lagi sesuai dekat Firefly Funhouse ni untuk Sister Abigail muncul. Siapa dia, aku pun tak ada idea siapa. Kita kena tunggulah
esok. Sebenarnya aku berbelah bagi sebab aku minat gila-gila dengan John Cena, and aku kalau dia kalah aku rasa macam agak down bagi aku. Tapi sejak beberapa tahun ni rekod John Cena tak berapa cantik. Dia ada match yang besar-besar tapi dia kalah. So aku akan predict yang John Cena kalah dalam match ni, and tak ada reason untuk John Cena menang, and tak ada reason untuk Bray Wyatt kalah. So untuk match ni Bray Wyatt menang. Cara dia itu aku tak tahu macam mana. Okay, next match. Match yang paling sukar untuk dijangka. Match di antara Undertaker lawan AJ Styles dalam Boneyard match. Kedua-dua superstar ni, kalau diorang kalah akan bagi impact yang besar. Kalau AJ Styles kalah, dia akan bagi impact yang besar dekat AJ Styles. So momentum AJ Styles akan jatuh merudum dan tak ada orang akan pandang serius lagi dekat AJ Styles. Kalau Undertaker kalah pula, benda yang sama akan berlaku. So bagi aku, rivalry ni agak menarik. So aku harap-harap sangat yang AJ Styles menang. Dalam promo yang AJ Styles bagi, sebab dia banyak sentuh hal personal Undertaker. Kalau AJ Styles kalah, memang momentum karakter AJ Styles ni memang akan jatuh merudum. And lepas ni fans, dia bila tengok je match AJ Styles dengan superstar-superstar besar yang lain, dia dah tahu dah, okay, AJ Styles kalah. So benda ni aku tak nak berlaku dekat AJ Styles. Hopefully WWE buat keputusan yang betul bagi AJ Styles menang dalam match ni. And Undertaker dah boleh pelan-pelan lipat baju, berhenti WWE. Teman bini masak, sempena RMO ni. Tak payah nak bergusti lagi. Kau nak angkat orang pun separuh, lepas tu kau nak bagi lagi match besar-besar. Ini mau cok slam separuh lagi ni. Ni confirm dalam match ni, confirm ada cok slam separuh dengan tombstone tak jadi. Yang ni aku boleh guarantee kat korang. Okay, next match. Match yang aku paling tak suka sekali untuk WrestleMania 36 tahun ni. Tapi sebaik match ni tak jadi. Okay, match ni first match di antara Goldberg lawan dengan Roman Reigns untuk Universal Champion. Bro, berapa kali bro nak bagi Roman Reigns ni Universal Champion? Bagilah dia Women Champion ke, NXT Champion ke, aku tak kisah. Tapi muka Roman Reigns je Universal Champion. Muka Roman Reigns je Universal Champion. Lawan dengan superstar yang besar-besar je, yang ikon, yang legend, Roman Reigns yang dapat lawan. Yang superstar lain ni nak buat apa? Duduk rumah. Yang ni aku tak faham kenapa WWE duk push lagi Roman Reigns ni. Aku dah cakap berapa kali dah WWE. Atuk Vince, dengar ni. Fans kau nak cakap ni. Tak payah push Roman Reigns. Bagi superstar lain. Personally, kalau Goldberg lawan dengan Mr. Kennedy, yang aku tak suka tu pun, aku tak kisah Mr. Kennedy tu menang. Tapi kalau Roman Reigns, aku memang tak boleh terima bro. Aku tak tahu kenapa. Aku memang anti gila-gila dengan Roman Reigns ni. Maybe sebab cara WWE push Roman Reigns. Itu aku tak tahu. Ini aku benci karakter Roman Reigns. Aku tak benci dia in personal life. So benda ni korang kena faham. Benda ni dua benda yang berbeza. And kita dapat news and WWE dah announce yang Roman Reigns tak participate dengan match ni sebab masalah kesihatan. So dia diganti oleh Braun Strowman. So match ni bagi aku jadi menarik sikit lah. Braun Strowman lawan Goldberg. Aku cuma nak tengok macam mana Goldberg nak angkat Braun Strowman. Dia angkat Bray Wyatt pun separuh. Kalau kau nak angkat Braun Strowman ni agak-agak tak terangkat rasanya. Ini confirm. Sebab Goldberg punya performance 2 tahun kebelakangan ni bagi aku memang teruk gila. Spear dia tak payah cerita lah. Ni first time aku puji spear Roman Reigns lagi sakit daripada spear Goldberg. Dulu kalau kau tengok spear daripada Goldberg ni memang kalau kena tu memang terberanak terus lah. Ini kau tengok macam tak syok lah. Roman Reigns spear tu bagi aku lagi nampak sakit. Okay, so untuk match ni personally aku tak tahu macam mana WWE nak book. And kita tahu WWE dia memang akan push juga Roman Reigns. Nak tak nak kita kena terima juga. So aku rasa Goldberg akan retain title ni and akan pegang title ni sampai SummerSlam nanti. So dekat SummerSlam, bila insyaAllah COVID ni akan reda dan kita boleh tengok SummerSlam, and dekat SummerSlam Goldberg akan lawan dengan Roman Reigns, dan time tu lah Roman Reigns akan menang Universal Champion untuk ke 120,000 kalinya. Okay, last match untuk WrestleMania 36 ni, match di antara Drew McIntyre lawan dengan Brock Lesnar untuk WWE Champion. Okay, match ni aku tak tahu nak komen pasal rivalry ni sebab aku tak berapa invested. And personally bagi aku, kalau COVID ni tak jadi, confirm yang Drew akan menang. Sebab ramai sangat
yang sokong Drew untuk menang WWE Championship ni. So bila WrestleMania 36 kali ni tak ada penonton, so aku rasa untuk match ni yang Brock akan retain sampai COVID-19 ni reda. And aku rasa yang Brock akan lost dia punya title ni dekat SummerSlam juga. Tapi aku tak rasa dengan Drew McIntyre dah. Sebab momentum Drew McIntyre sekarang ni dah terlampau tinggi. So kalau WWE buat dia kalah, and memang tak ada chance dah untuk Drew McIntyre dapat balik momentum yang sebelum ni. Aku nak sangat-sangat Drew McIntyre menang. Sebab kalau Drew McIntyre menang, dia boleh buat banyak benda dekat WWE. Dia boleh ada rivalry yang best. Okay, contoh macam dia lawan dengan Bobby Lashley, lawan dengan John Cena, dia tak pernah lawan. Dengan Seth Rollins untuk title match, dengan Kevin Owens, dia tak ada. Lawan dengan Austin Theory pun dia tak pernah. Lawan dengan AJ Styles pun dia tak pernah. So banyaklah rivalry yang best untuk Drew McIntyre kalau Drew McIntyre menang. Tapi this not gonna be good, bro. Aku rasa aku akan stay dengan prediction aku. Aku rasa Brock akan retain WWE Champion ni. Aku nak minta maaf dekat fans-fans yang tak suka Brock pegang title. Sama macam aku. Macam aku cakap dekat video-video aku sebelum ni, aku memang tak suka langsung untuk Brock pegang champion. Kalau dia nak lawan dengan siapa-siapa aku tak kisah, tapi jangan untuk champion. Sebab bagi aku WWE banyak lagi superstar yang dia boleh bagi peluang, tapi kenapa bagi dekat Brock Lesnar juga. So itu saja untuk video prediction WrestleMania 36 aku ni. So aku harap sangat-sangat yang korang enjoy dengan video aku ni. Kalau korang ada prediction korang sendiri, korang boleh listkan dekat ruang komen di bawah. And jangan lupa tekan butang like, subscribe dan tekan butang loceng untuk terima update terkini daripada channel aku ini. Dan sebelum tu, terima kasih kepada yang sudi like dan subscribe pada channel aku ini. Korang punya sokongan amat aku hargai. Itu saja. Assalamualaikum dan peace out.